Alhamdulillah para hadirin sekalian. Pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kepada kita peluang untuk kita masih lagi hidup pada hari Jumaat. Hidup antara Jumaat ke Jumaat tu ialah satu kelebihan yang Allah Taala kurnia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu bainal jum'ati. Hidup antara Jumaat ke Jumaat itu saja mukaffaratun bainahunna, mengkifaratkan segala dosa-dosa kecil. Tapi dengan syaratnya iza jatanabal kabair, apabila kita tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Nah, hidup Jumaat ke Jumaat ada kelebihan, dan mudah-mudahan hidup pula kita Ramadan yang tahun lalu hingga Ramadan yang tahun ini. Nah, kalau tengok dalam WhatsApp tu Ustaz Jamil buat tajuk apa? Ramadan yang dinanti. Nah, dia letak tajuk lagu tu. Tahulah. Ramadan yang dinanti. Ramadan yang dinanti ini apa makna ni? Nah, Ramadan yang dinanti untuk berlalu pergi ke, atau Ramadan yang dinanti untuk dinikmati? Boleh belaka tu. Nah, boleh dua makna tu. Ramadan yang dinanti untuk berlalu pergi. Ada orang duduk nanti tunggu Ramadan. Berapa hari lagi nak puasa? Berapa hari nak puasa? Tanya sama umum, berapa hari nak puasa? Apa? Berdebar dia. Takut. Nah, tak boleh makan teh lah tengok pagi ni. Nah. Tak boleh duduk kedai kopi, tak boleh minum teh obeng, tak boleh minum Milo Obeng tengah hari. Nah. Berdebar. Tu kalau boleh dia setahun ni tak ada Ramadan pun mujur syukur ni. Jadi dia menanti juga Ramadan, tapi untuk Ramadan tu berlalu pergi. Pasal itulah nak dekat raya happy dia dah. Nak dekat Ramadan ni moyo. Muka pupo tape basi nah, poka kereta mutus lu nampak. Wano nampak moyo. Nak puasa dah kita. Sedih. Nah, nati juga tu. Tapi menanti untuk berlalu pergi tak jadi tu. Nah, jadi barangkalinya tajuk ni nak yang dikehendaki makna kedua kok. Ramadan yang dinanti untuk dinikmati. Kerana Ramadan ni nikmat Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, umat-umat lain tak dapat ni seumpama apa hak didapat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila di pada mahsyar akhirat kelak, umat Nabi Muhammad lah umat yang pertama yang akan dihisab, diperhitungkan amal dia, diperkirakan amal dia di mahkamah Allah Ta'ala. Maka umat-umat Nabi lain semua cemburu tengok umur pendek-pendek. Nah, umur pendek-pendek tapi amal ibadahnya lebih daripada umur yang pendek tu. Nah, umur puluh-puluh je, tapi amalan seperti orang umur ratus-ratus tahun, ribu-ribu bahkan. Nah, mana antaranya? Kerana Ramadan ni, kan maklum ada malam qadar. Nah, ada malam yang digandakan amal kita tu seperti 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, malam qadar itu lebih baik daripada alfi syahr. Nah, 1000 bulan. Jadi digandakan amal tu 1000 bulan. Begitu juga amal-amal yang lain. Amal yang wajib diganda dengan berlipat kali ganda. Nah, 700 kali ganda sehingga. Amalan yang sunat seperti yang wajib. Tu ganjarannya, ganjaran pahala, nisbah pahala yang dibalas oleh Allah Taala. Tapi apa yang terbesar sekalinya ialah puasa. Nah, kullu hasanatin yajri bi amsalihha ila sab'ati apa adalah hadis sebut tu, hingga kepada 70 700 sab'ati mi'ati dha'fin, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga kepada 700 kali ganda. Illa siyamah, melainkan puasa.
Malaikat puasa ni Tuhan tak sebut berapa. Puasa kita takut ni. Karena memang nafsu manusia ni suka makan, suka minum. Bila makan cukup bahkan berlebihan, maka saluran darah kita ni semakin membesar, semakin meluah. Maka bila saluran darah kita semakin membesar, semakin meluah, itulah laluan bagi syaitan untuk masuk ke dalam diri kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna syaitana la yajri min ibni adama majrad damihi fadayyiku majariyahu bil ju'i. Sesungguhnya syaitan tu dia masuk dalam tubuh kita anak Adam melalui liang-liang darah. Tengok, pagi ni kena dah nasi sebuku. Ngatuk bahasa dia tu ni. Bahasa ngatuk. Kena kuih ke, kena apa dah ke, jadi ngatuk. Kalau bulan Ramadan tak ngatuk ini. Rasa segar. Pasal apa? Pasal tubuh kita ringan. Tak dibebankan dengan makanan dan minuman. Sahur tu lah sebelum subuh lagi. Sahur tu sebelum subuh lagi. Jadi siang hari tu rasa ringan tubuh. Kalau nak terawih pun kalau boleh siang hari pun molek rasa gagah tubuh. Tapi tak. Terawih pula malam ni. Lepas buka kena 3 pinggir sudah. Mujahadah. Itu nak cerita kata agama kita ni memang daripada start kita akhir balik sampai kita mati, selagi mana kita bernyawa berakal dipanggil mukallaf, selagi itulah kita tu dituntut dengan mujahadah. Berlawan dengan nafsu kita. Maka sebab itulah salafun salih, orang-orang salaf kita dulu, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'un tabi'in, dia orang ni bukan menanti Ramadan ni 2 bulan sebelum, tidak. Macam kita ni 2 bulan sebelum Rajab, Syaban. Tu pun bunyi tu imam doa tu, Rajab dah. Bunyi Rajab dah, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Rajab dah, tak lama dah lah nak puasa. Kalau tak biasa mai Jumaat, mampu kerah tak tahu wujud Rajab mana, Sya'ban mana, nak puasa bila Salafun salih dulu 6 bulan, 9 bulan sebelum Ramadan tu sudah buat persiapan dah untuk Ramadan. Lebih-lebih lagi di bulan Sya'ban. Lebih-lebih lagi. Dulu puasa yang wajib di atas umat Islam sebelum difardukan Ramadan ialah puasa sehari saja, Yaumul Ashura, pada hari yang ke-10 bulan Muharram. Nabi SAW sampai ke Madinatul Munawwarah. Lalu Nabi tengok orang Yahudi puasa pada 10 Muharram. Lalu Nabi tanya, kenapa kalian berpuasa pada 10 Muharram? Jawab Yahudinya, karena ini hari Allah bagi selamat Nabi Musa dan bangsa kami, anak cucu cicit Nabi Yaqub alaihissalam, Bani Israel. Maka kerana itu kami puasa, tandanya kami syukur kepada Allah. Lalu Nabi kita jawab, kami lebih aula dengan Musa berbanding kalian. Kami lebih aula dengan Musa berbanding kalian. Mana kamilah yang patutnya kena puasa. Gitu. Maka diwajibkan berpuasa pada hari Ashura. Lalu turun di dalam bulan Sya'ban, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudah. Hei orang yang beriman, mereka itu diwajibkan ke atas kalian berpuasa seperti mana umat-umat dulu pun wajib berpuasa. Supaya kalian tu bertakwa dengan Allah. Puasa tu pada hari-hari yang tertentu, yakni apa? Pada bulan Ramadan. Bila turun ayat ni? Di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Bila turun ayat ni, maka puasa pada hari Ashura yang wajib dulunya dinasakh, dibuang.
dinasakh, dimansuh, dinasah, dibuangkan hukum wajib puasa pada hari Ashura, jadi sunat sahaja puasa hari Ashura, maka digantikan dengan nasikhahnya. Yang mansuh tu puasa wajib Ashura diganti dengan sunat. Mana nasikhnya? Iaitu bulan Ramadan, 1 bulan. Sedang molek dah Nabi kita Muhammad SAW pun puasa yang paling banyak sekali di bulan-bulan selain Ramadan ialah bulan Syaban. Bulan Syaban. Sahabat tanya, ya Rasulullah, aku tak pernah tengok mu ni banyak sangat puasa. Di bulan-bulan selain Ramadan, melainkan pada bulan Syaban. Kenapa? Jawabnya Rasul, zaka syahr, demikian itu bulan ialah bulan yang yughfalun nasu baina Rajabin wa Ramadan. Di antara Rajab dengan Ramadan. Banyak manusia kelalaian di antara Rajab dengan Ramadan. Dan bulan tersebut juga turfa'ul a'mal secara besar-besaran. Diangkatkan amalan secara besar-besaran. Dia angkat amal ni kepada Allah, dia ada secara harian. Mana secara harian? Iaitu amalan siang diangkat pada waktu petang, dan amalan malam diangkat pada waktu subuh pagi. Diangkat. Itu dia panggil angkat amal runtinan harian. Tiap-tiap kita ni bertukar melekat akad amal kita. Ada angkat amalan secara mingguan. Ni hari Jumaat ni angkat amal. Secara mingguan. Dan yang paling besar dalam setahun yang angkat amal ialah bulan Sya'ban. Maka Nabi kata, aku suka aku diangkat amal secara besar-besaran hal keadaan aku berpuasa. Maka daripada perbuatan Nabi, sunnah fi'liyah Nabi inilah para salafun soleh dulu memperbanyakkan bulan Sya'ban dengan puasa. Supaya apa? Supaya menjadi isti'dad li Ramadan, persiapan untuk Ramadan. Dan memang betul bulan Sya'ban ini sudah jadi persiapan yang sangat dekat untuk Ramadan. Karena mereka berpuasa bulan Sya'ban paling banyak. Kemudian pada bulan Sya'ban juga mula membuka masahif, mishaf di dalam rumah. Setengah-setengah salah tu koci rumah. Apa? Mula baca Quran balik. Tu. Kemudian digelarkan bulan Sya'ban ni Syahrul Qurra, bulan membaca Quran. Dan mula menghabiskan zakat yang wajib. Ada zakat semua keluar di bulan Sya'ban. Sebab nak merebut peluang kelebihan bersedekah sunat tu di bulan Ramadan. Jadi sedekah wajib tu selesai dulu. Itu zakat-zakat apa selesai dulu. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat tanya, ayyus sadaqah afdalu fi syuhur atau kama qala, gitulah lebih kurang. Apakah sedekah bilakah sedekah tu yang terlebih banyak pahala daripada bulan-bulan di dalam kehidupan kita ni? Nabi jawab, sedekah yang paling afdal ialah di bulan Ramadan. Afdalus sadaqah fi syahri Ramadan. Selebih-lebih pahala, mana aktsaru thawab, itu mana afdalu. Selebih-lebih pahala bersedekah tu ialah di dalam bulan Ramadan. Maka sebab tu salafun soleh bila bulan Sya'ban mereka selesaikan zakat, sedekah yang wajib, supaya dapat rebut peluang sedekah yang sunat di bulan Ramadan. Artinya bulan Sya'ban ni ialah isti'dad, persediaan untuk menghadapi Ramadan. Itu tanda orang yang menanti-nanti Ramadan untuk dinikmati. Tu. Nikmat kau Ustaz Ramadan. Bagi orang yang mata hatinya terbuka, nampak benda yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul,
dia akan merasai nikmat. Nah, dia akan rasa inilah nikmat. Nikmat ni. Nah, tapi nikmat ni halus. Halus tak nampak. Nah, hanya yang merasai saja yang merasai nikmat tersebut. Kayak gitu. Nah, macam orang bangun semaya tahajud malam-malam lah. Nah, nikmat tu dia tu nikmat. Siapa tak boleh tinggal. Memang pukul 3, pukul 4 pagi bangun ambil semaya 2-3 rakaat ke tak kira lah 4 rakaat ke 5 rakaat ke duduk atas jadah duduk tafak. Ini nikmat tu. Pasal dia percaya hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Yanzilu rahmatu rabbun. Nah, yanzilu rabbuna dalam hadis sebut yanzilu rabbuna fi kulli lailatin. Turun oleh Tuhan kita pada tiap-tiap malam. Apa maksud? Bukan Tuhan turun macam atroming, bukan. Nah, sifat nuzul tu dia panggil sifat yang kita isbat tanpa kita tahu, orang panggil hakikat. Sifat turun, itu kata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari di atas dua pendapat dia. Atau kata Imam Malik ni salaf, guru Imam Syafi'i. Yanzilu rabbuna, apa kata Imam Malik? Yanzilu rahmatu rabbina. Tu turun oleh rahmat daripada Tuhan kami. Rahmat ialah nikmat. Rahmat apa? Nikmat apa? Nikmatun khasatun, rahmatun khasah. Limpah kurnia yang khusus Allah Ta'ala turunkan tiap-tiap sepertiga malam untuk orang yang bangun tahajud, untuk orang bangun qiyamul lail. Bagi orang yang tak pernah bangun, dia tak rasa nikmat. Nikmatnya tidur, betul tak? Tidur tu lagi nikmat. Tu kalau ayah kokok, ayah bapak kalau duduk kampung lah di bandar ni tak ada ayah bapak, adanya bapak ayah. Ayah bapak di kampung tu kalau dia kokok, kerek kayak pagi-pagi kayak gitu. Onje ya kokok tu dah. Kayak kita serabut. Nanti ayah ni aku sembelih juga esok. Nak tidur bayu. Padahalnya ayat itu ngantar sekirah kepada kita. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam, ayam bapak berkukuk pukul 3-4 pagi itu sebenarnya duk seru kita supaya bangun tahajud. Nah, bahasanya kalau dalam bahasa Arab, kuk kerek kuk uzkurullaha ayyuhal ghafilun. Kuk kerek kuk. Kayak gitu. Tapi kita tak faham waktu kita nak meleh tu bengong. Padahal dia tu suruh kita ingat ke Tuhan. Uzkurullaha, ingat ke Tuhan. Ya ayyuhal ghafilun, wahai orang-orang yang kelalaian. Jadi kalau orang faham bahasa menata ayah bapak ni, telak mata, Allah terima kasih banyak ya bapak weh. Bangun tahajud. Dia lama-lama dia duduk bangun sama qiyamul lail, dia akan rasa nikmat. Nak tinggal tak boleh. Kalau tertinggal sedih esok. Muyung. Ingat kau saya jatuh. Nah, ingat kau bankrupt nego ataupun nak macam-macam lah orang ingat. Macam apa-apa berok kapur muka dengan tu. Ada masalah apa? Hutang tak boleh bayar ke? Bisnes melingkuk ke? Bukan Allah semalam letih sangat tahajud tak bangun. Hai payah nak buat gitu tadi. Kita ni jadi baik muka baik kapur kalau bangun tahajud, kalau ada program ke sama-sama dulu lah. Kalau kerja pejabat ni tak tahulah. Kalau sama-sama sekolah you ke apa dulu kan? Ada kes apa dia panggil? Satu web pelajar ni dia buat majlis apa? Qiyamul lail ke nak? Minggu orientasi ada bangun tahajud. Kita muka baik kapur sebab bangun tahajud. Kayak gitu. Muka pucat tu pagi esok. Warna muka Ustaz gua aku tak cukup tidur mana. Ya, sudah. Pasal kita tak rasa nikmat. Orang yang hatinya terbuka mata dia, dia rasa nikmat tu. Nikmat. Nah, sehingga kalau luput, ruginya ya Allah, rugi. Siapa rasa rugi? Kita tak rasa gitu. Nak buat macam mana? Lain orang lain lah Tuhan wi. Itulah gitu. Nah, hak nikmat hak kita rasa nikmatnya ialah nikmat hak Allah Taala beri dengan sifat Tuhan yang bernama Rahman. Mana? Al-Munaimu bijala ilin ni'ami. Ar-Rahman artinya Al-Munaimu bijala ilin. Ya Ar-Rahman Ar-Rahim ni daripada perkataan yang sama asalnya Ar-Rahmah. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim
Mustaqun minar rahmati. Itu kalau kita ngaji kita kan. Perkataan Rahman dan Rahim ni asal terbit perkataan dianya diambil daripada satu perkataan. Mana? Rahmat. Rahmat. Kita sebut dalam bahasa Melayu kita pun rahmat ya enggak? Nah, itu nyanyi lagu negaraku ada tak? Rahmat Tuhan. Rahmat bahagia kata. Tuhan kurniakan rahmat. Kita tak sebut rahmat. Rahmat ni apa? Tahu tak apa makna rahmat? Kau saya duk cakap so ke ni? Tahu tak apa makna rahmat ni? Tahu? Apa makna rahmat? Asal makna rahmat lughatan dari segi bahasa. Dari segi bahasa rahmat artinya riqatul qalb, dia panggil. Lembut hati atau mailul qalb, cenderung hati. Contoh kita tengok orang susah. Kita duduk kedai kopi, restoran mana, tiba-tiba masuk nenek. Nenek pakai tukak. Nah, umur 60-an, 70-an dah. Bawa tisu. Kayak gitu. Minta apa? Sedekah. Apa hati kita rasa? Apa? Hati kita rasa macam mana? Pecah tak? Rasa cenderung tak? Rasa pecah. Dia panggil riqatul qalb, pecah hati. Allah, apalah sianya patut umur-umur ni duduk goyang kaki kat rumah. Anak tak ada kau bagi duit. Cucu tak ada kau. Kayak gitu. Rasa kesian dalam bahasa kita kasihan. Orang Kelantan panggil sianya. Atau dia panggil riqatul qalb. Pecah hati itu dia panggil riqatul qalb. Kau tak rasa itu buat kita? Tak rasa itu? Berat tu. Maknanya kita tu manusia yang hilang kemanusiaannya. Nah, manusia yang bersifat dengan kebinatangan dia. Nah, kalau tak rasa apa, tengok wajib tu tak ada benda lain. Menata ni minta sedekah ni. Berat tu. Rasa benci, rasa nak marah, rasa nak halau keluar, ada itu. Di sini tak boleh minta sedekah ni. Hambak wajib Oi, jangan. Kedah apa sewa, okey hak semua mati. Sewa pun tak boleh nak bayar, kadang-kadang separuh minta merayu dengan tuan owner kedah. Tapi sombong ya Allah. Teruk. Jangan hilang kemanusiaan. Kalau tidak tak layak kita dinamakan manusia. Tubuh saja manusia. Hakikatnya binatang. Jangan jadi lagu tu. Mana kebiasaan manusia fitrahnya apabila tengok benda lagu tu, pecah dah hati dia. Pecah. Sianya. Sedihnya. Anak mokpok tak ada dua-dua, budak-budak lagi. Anak yatim piatu. Pagi-pagi nak pergi jual kuih, duduk atas kubur dulu, menangis. Sebab mokpok tak ada. Pergi jual kuih, cari duit. Untuk apa? Untuk sekolah. Kasut pun tubik jari sebelah, ibu jari sebelah. Apa kita tengok video lagu tu? Pasal pedih tak hati kita? Pasal pedih tak? Ngalir tak? Air mata tu kadang-kadang nak tubik masuk. Tu dia panggil rahmat. Itu rahmat. Cerita rahmat, riqatul qalb. Jadi kalau kita kata rahmat Allah, kita kata pecah hati Allah Ta'ala. Ini rahmat Allah lah ni. Pecah hatilah Tuhan gitu. Tuhan ada hati oh. Cenderunglah hati Tuhan kepada kita gitu. Jangan pakai makna tu ya. Tak boleh pakai makna asal pada lughah. Itu tu. Ini kalau orang tak saya takwil ni, tak saya mengaji tauhid ni ikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nak pakai macam mana tu makna? Nak pakai macam mana? Dalam kitab-kitab semua sebut gitu. Rahmat ialah pecah hati. Kalau kita sebut rahmat Allah. Rahmat Allah apa makna? Pecah hati Allah. Sudah. Jangan pakai makna asal. Tertegah imtina nak pakai makna asal. Pakai makna lazim, dia panggil lazim, auto. Autonya apabila kita tengok orang tu kesian, apa kita buat? Sianya. Apa kita buat? Tindakan kita. Kesan dia, tindakan apa kita buat? Berat apa ni? Tak usah jawab belakang ni. Selfie. Nenek-nenek mai jak selfie. Gitu. Buh dalam Facebook. Lepas tu lagi berambuh nenek, serabut aku nak makan gitu. Apa tindakan kita? Tindakan kita apa? Ada sangat awak tahu. Bagi sedekah bagi duit, tolong dia, kayak gitu. Buat baik dia panggil. Buat baik dah. Tu makna dia. Nenek makan dah lagi. Tak makan lagi ni cu. Mari nenek duduk. Ada. Tak apa.
Saya belanja makan malam ni. Nah, ni duit poket pula. Nah, tu orang panggil lazim daripada pecah hati. Lazim ni mana auto. Auto ni apa maksud? Auto tahu tak auto? Lah lagi kata auto lah wehnya minua lah Ustaz. Auto ni mana tikam turu. Itu maksud dia. Tikam turu. Auto tu masuk dalam bahasa Melayu Kelantan. Apa makna automatik? Automatik tu Melayu ke orang putih? Orang putih. Melayunya gapo auto. Kita ni payah bahasa kita ni. Jadi rojok habis dah. Auto tu bahasa orang putih hak sah. Hak Melayu sungguh apa? Apa Melayu sungguh? Tak ada. Kalau Arab dia panggil lazim. Lazim malzum dia panggil. Tu auto. Kalau orang Kelantan, Kelantan ni, auto ni panggil tikam turu. Tiket turu. Ni tengok kereta auto, mu tiket itu tak tekan minyak pun itu. Itu dia panggil auto. Dia tiket turu dia panggil. Tu dia panggil makna lazim, mana auto, mana hak tiket turu. Bila mana tiket? Pecah hati tu tiket. Gapo hak turuknya? Tu buat baik, sedekah, belanja makan. Tu dia panggil hak turuk daripada tiket kita. Mana tiket? Pecah dia. Kalau kereta kan hak kita letak gia di kita tiket gia tu di ark, ya turuk undur. Tak tekan minyak pun undur, melainkan kita beri. Tu dia panggil tikam turuk atau automatik atau lazim malzum kalau dalam bahasa Arab. Tu lagu tu. Jadi makna lazim, makna autonya apa? Tuhan buat baik. Itu maksud rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan lah ni. Apa maksud rahmat Tuhan? Buat baik Tuhan pada kita. Itu kurniaan pemberian dia pada kita. Tu pemberian dia pada kita itu mana buat baik. Ni kalau nak bahas panjang lagi boleh lagi. Buat baik tu apa maksud? Buat baik sekarang ke masa sebelum ada lagi makhluk Tuhan buat baik dah. Boleh pakai makna sifat zat, boleh pakai makna sifat fi'il. Pula dah gapo dia sifat zat, sifat fi'il. Nah. Belum ada makhluk Tuhan tak buat lagi. Satu makhluk pun Tuhan tak buat. Hanya zat Tuhan saja ada. Apa teka tu Tuhan tak tahu apa makhluk dia ni berapa secemuk mana, banyak mana dia nak buat, nama berapa seekor-seekornya. Takdirnya lahir di bila, zaman mana, masa mana, puya mana, ketika mana, besar kecil, jatuh betina, baik jahat. Tak tahu ke? Tahu. Sedia kala. Ilmu Tuhan tidak terdahulu jahil. Bukan lah ni baru Tuhan tahu. Hidung saya ni kepek lagu ni, bukan. Hidung saya kepek gini ni, belum makhluk dia buat tu dia tahu dah. Sebiji gini dah hidung kepek gini dah. Bukan nanti buat dulu baru. Oh, hidup pak kepek lagu ni, ingat kepek lagu lain ni. Ai dak, kalau gitu jahil je Tuhan. Jadi Tuhan tahu kita ni sedia kala. Qadim. Dan Tuhan nak buat baik pada kita ni bila? Sedia kala. Sedia kala. Jadi dia panggil sifatu zatin dia panggil. Tuhan nak buat baik tu sedia kala lagi. Belum ada makhluk wala sebutir pasir, sebutir debu pun Tuhan siap dah nak buat baik pada kita. Atau dipakai dengan makna sifatu fi'lin. Apa sifat fi'il? Sekarang ni dah Tuhan buat baik ni. Ni, saat sekarang ni. Kita tak sedar. Duk nyawa susah. Mata boleh kelip, mulut boleh tubik, suara kecek. Telinga tak pekak boleh dengar. Perut lawah makan boleh cerna molek makanan. Nak berak boleh tubik tahi, nak kecing boleh pacak kecing, nak ketut boleh tubik angin. Nikmat tak tu? Nikmat tak? Kau tak rasa nikmat apa? Kalau Tuhan tak ketut ke mana? Agak-agak ke mana? Tak tekak. Tak ketut. Kembur dah perut ni. Jadi mana? Tak boleh nak berak, tak boleh nak kecing. Nikmat tu. Nadi kita bergerak, jantung kita mengepel darah. Kaki boleh berjalan molek, tangan boleh jamuh, boleh setuh, mata boleh tengok. Nikmat tak? Nikmat. Sekarang ni dah ni. Nafas demi nafas. Sehari 24 jam Tuhan bantu nafas kita 124,000 nafas. Ustaz tahu mana? Ustaz kira ke? Tak, aku tak kira. Kalau kira tu gila aku. Jawabnya pakai selipar tangan tak pakai kaki ni. Pas tahu mana 124,000 nafas? Imam Ahmadus Sawi, Syekhul Azhar di dalam kitab Syarah Jauharatit Tauhid dia sebut lagu tu.
Tanya dia kira bila ni. Dia barangkali hak kira 124,000 nafas sehari. Tuhan bantu kita bernafas. Kita seduk, kita hembus, kita seduk. Tu kayak gitu. Maka kurniaan Allah ada hak nampak tengok. Mana hak nampak tengok? Ni sehat tu badan. Boleh makan nasi buku nampak tubik-tubik lih tu ada dah nasi buku. Boleh duit, boleh harta, boleh rumah, boleh beli kereta, boleh bini, boleh belaki, boleh anak beranak pinak. Ajalah tu. Berapa? 5 minit lagi. Dah cepat tak ada puas lagi. Allah 9.25 dah. Cepatlah masuk. Baik. Itu dia panggil nikmat hak nampak tengok, dia panggil. Nikmat nampak tengok. Hak ni semua orang sepakat. Baik kafir, baik Islam, semua rasa nikmat. Hatta kita tak dapat. Kita tengok orang tu, inilah nikmat. Betul tak? Subuh boleh semaya Jumaat. Turun-turun tangga masjid, tengok orang pakai kereta Ferrari. Lamborghini, kerbau jini, Porsche. Orang kata, ni betul nikmat. Bila nak boleh pakai kereta gini. Kayak gitu. Padahal semaya 2 rakaat subuh berjemaah tu tak rasa berapa. Padahal Nabi kata apa? Orang itu boleh bakit semaya subuh jemaah. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada bumi ni dan seisi-isi bumi. Kita rasa lebih baik tak? Tak rasa. Aku tak rasa gapo, biasa. Lagu itulah juga Ramadan yang Allah Ta'ala nak kurnia ni kalau kita panjang umur. Bagi orang yang nampak benda hakikat, benda sebenar, maka dia nikmat. Ramadan nak mari ni, ya Allah, minta panjang umur aku, ya Allah, minta sihat tu badan, minta boleh buat amal ibadat dengan ikhlas, tak tala, tak tertangguh, tidak terhalang dalam bulan Ramadan. Gitu. Itu orang yang mata hatinya terbuka. Sama. Pengerusi masjid kata pada bulan Ramadan ni kita memerlukan belanja 30,000 untuk berbuka puasa. Orang rasa nikmat dah. Tak sabar. Ni dah saya duduk nanti-nanti pengumuman ni. Ni dah saya nak nanti. 30,000 tu saya berlaku Tok Imam pengerusi. Saya nak belanja buka puasa. Saya seorang. Cukup. Orang lain tak payah dah. Orang lain cari masjid lain, cari surau lain buat pahala. Saya conquer dah sini. Saya lama duduk tunggu-tunggu ni pengumuman ni. Bagi orang yang hati dia terbuka mata dia. Gitu. Tak sabar. Tapi bagi orang yang mata hati tertutup, bila pengurusi surau atau pengurusi masjid umum, kita memerlukan 30,000 untuk belanja berbuka puasa pada bulan Ramadan ini. Ibu tengok ke pengurusi surau. Nanti ni tak ada benda lain, minta derma semua celaka sungguh. Kayak gitu. Bengong minta sedekah semua. Ada benda lain. Tu orang yang mata hatinya tak terbuka. Sama. Marah orang minta sedekah ke? Marah ke Tuhan? Marah ke Tuhan? Tuhan kata dalam Quran, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin. La khaira, tidak ada jenis kebaikan fi katsirin min najwahum, daripada banyak berborok-borok mereka itu manusia, illa, melainkan kalau ada kebaikan, man amara bi sadaqatin, mereka yang suruh orang dengan sedekah. Kayak gitu. Pengurusi masjid ke apa kalau umum sedekah, tu ada kebaikan. Kita pula minta sedekah semua, tak ada kerja lain. Tak ada kebaikan kita pula. Lawan Quran tak? Lawan Quran. Jaga-jaga. Benci dengan orang-orang yang disuruh sedekah tu, jaga-jaga. Bime-bime takut kita ni benci dengan kalam Allah, firman Allah Ta'ala. Berat. Jadi sebab tu usahakan mata hati kita terbuka. Kalau mata hati kita terbuka, pasti kita akan jadi seperti mana hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Law ya'lamun nasu aw law ya'lamul ibadu ma fi Ramadan, la tamannat ummati an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau manusia tahu apa hak Allah Taala rahmat dia nak bagi, nikmat hak dia nak kurnia, kelebihan apa hak Tuhan nak beri pada dia di bulan Ramadan,
pasti umat aku ni akan bercita-cita kalau boleh setahun tu semua Ramadan. Tak ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, tak ada. Semua Ramadan. Kayak gitu. Kayak gitu. Kayak kita dak kalau boleh setahun tu tak ada Ramadan. Kalau boleh elok sikit ya dia ni. Tak bodoh, tepus sehari ya tak bodoh. Nah, lepas tu tak ada Ramadan. Sebab kita tak tahu. Nah, kalau orang tu tahu, pasti dia bercita-cita tinggi. La tamannak ni mana? Berkeinginan tinggi supaya Allah jadikan sepanjang tahun tu Ramadan belaka. Bapa tu? Supaya ibadatnya senantiasa rajin, kuat sebagaimana di bulan Ramadan. Nah ini ingat, jangan nanti tunggu Ramadan dulu baru nak baca Quran. Baru nak start zikir. Baru nak start semaya malam jangan. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kita hamba pada Allah. Mana hikmat Allah jadikan kita sebagaimana ayat yang saya baca di awal tadi. Illa liya'budun, lam lita'lilil hikmah, supaya kita ibadat. Jadi ibadat ni bukan hanya bulan Ramadan, bahkan sepanjang hari, sepanjang masa kita mestilah jadikan ibadat sebagai tujuan utama. Nah itu. Hanya saja Ramadan tu ialah sebagai madrasah untuk lebih tekan minyak lagi. Gitu. Manakala seperti kita ibaratnya duduk jalan atas jalan raya, kita kena tekan minyak. Tapi bila tekan minyak tu ada kalanya tekan minyak slow. Nah, jalan kampung tak kena bawa laju, depan sekolah jangan tak kena bawa laju. Tapi bila masuk highway, nak highway tempat Chicago mana tu nah. Kau tempat tak boleh kereta slow, kena laju. Ibaratnya Ramadan seperti itulah. Highway tempat kita nak tekan minyak kuat, mana ibadat kita lagi dahsyat di bulan Ramadan supaya berjangkit di luar bulan Ramadan. Itulah barangkalinya maksud tajuk Ramadan yang dinanti, untuk kita menikmatinya dengan rajin beramal ibadah. Jadi hamba rasa cukup setakat tu. Lebih 2 minit. Mudah-mudahan apa yang kita dapat dengar pada pagi ini dapat manfaat untuk kita semua. Cuma untuk pengumuman sebelum kita berdoa ni, ada pelajar kita tu dia duk jual perfume untuk bantu dia orang mengaji. Jadi kalau siapa beli perfume, popok dia tak tahulah ada ke tak tu. Dia kata nak jual perfume boleh tak ustaz pagi ni? Jual ikutmu. Pasalnya pondok kita kan tak ada yuran. Kita bayar dah dulu kita tak ada yuran. Jadi dulu kan duit tabung tu semuanya untuk sewa, bayar gaji guru, bayar elektrik dan makan minum pelajar. Tapi sekarang oleh kerana kita duduk tengah buat pondok kita di lorong Setia 3 Kuang tu, sekarang ni duduk tengah nak selek bumbung dengan bim kubah. Jadi kita perlu dana yang banyak. Jadi kata saya tak boleh nak buat macam dulu dah. Awak kena berdikari sendiri. Berdikari sendiri. Jadi buat dia buat perfume. Kalau tuan-tuan semua beli tu maknanya bantu dia orang dah lah. Sebab kita sekarang ni sangat banyak tanggungan. Hak sewa tetap sewa, hak duk tengah buat pondok baru di tanah wakaf dulu tu sedang berjalan. Jadi duit ni jadi 2 hal lagi ni. Banyak jadi kita tak nak tanggung dah pelajar kita tu. Yuran tetap tak ada. Mana yuran tetap tak ada, cuma dia orang ni ada hak kerja buat frame gambar. Tapi frame tu kena tepoh lah. Dia buat di pondok, di asrama, di bilik. Sebab pelajar kita ni macam-macam kan, orang Sabah ada, orang Kemboja ada, macam-macam latar belakang. Hak susah, anak yatim piatu macam-macam. Jadi tidak dulu ini kita tak ada yuran. Jadi oleh kerana sekarang ni kita tak boleh dah nak ambil duit tabung tu untuk makan minum dia orang belajar berdikari. Jadi tuan-tuan semua boleh, para hadirin semua boleh tengoklah gapo pok dia duk jual tu perfume gapo. Tak bau sedap pun belilah, buat beli sedekah ke orang lain bantu-bantu dia gitu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma'alim. A'udzubika min wa ma yuqarribu ilaiha min qawli wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammad. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna wa amitna fi tariqatihim. Sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.